Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada Cikgu Diana ataupun Cikgu Nur Diana binti Jusoh daripada SMKA Naim Lil Banat Kota Baru, Kelantan. Okay. Hari ini Cikgu akan teruskan dengan tajuk 13.1 untuk biologi tingkatan 4 berkenaan homeostasis. Untuk perbentangan ataupun perbincangan kita pada hari ini, cikgu akan fokuskan kepada beberapa standard pembelajaran. Yang pertama, menerangkan maksud homeostasis. Yang kedua, mewajarkan keperluan untuk mengekalkan faktor fizikal dan faktor kimia di persekitaran dalam. Memerihalkan penglibatan pelbagai jenis sistem organ untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Dan yang terakhir, mengaplikasikan pengetahuan tentang konsep homeostasis di dalam pengawal aturan suhu badan, aras gula darah, tekanan separa karbon dioksida dan tekanan darah. Untuk itu, cikgu amat berharap semua murid cikgu nanti mampu mendefinisikan apa dia homeostasis, menyenaraikan 3 faktor fizik dan 3 faktor kimia di dalam badan yang sewajarnya kita kekalkan pada aras normal, dan yang terakhir melengkapkan rajah skema proses kawal aturan bagi menghuraikan homeostasis suhu badan, aras glukosa darah, tekanan separa karbon dioksida ataupun pH darah, dan yang terakhir tekanan darah. Terutama sekali apabila murid-murid diminta menuliskan satu jawapan lengkap untuk soalan esei. Baiklah, cikgu mulakan dengan apakah homeostasis. Mengikut definisi, homeostasis merupakan proses pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia di persekitaran dalam supaya sentiasa berada pada julat yang normal ataupun pada julat yang paling optimum supaya sel dapat berfungsi dengan keadaan yang optimum dan efisien. Kalau lihat pada rajah skema di bawah, cikgu ringkaskan apa yang diperlukan dalam suatu proses homeostasis ialah seperti berikut. Apabila sesuatu faktor, iaitu faktor fizikal seperti suhu badan, tekanan darah, tekanan osmosis darah, kepekatan gula darah, kepekatan garam dan juga nilai pH darah. Apabila sesuatu faktor ini telah berubah daripada julat normalnya, sama ada meningkat, ataupun menurun, maka sistem kawal atur akan bertindak. Untuk apa sistem ini bertindak? Sistem ini perlu bertindak untuk menurunkan faktor yang telah berubah tadi supaya kembali kepada keadaan ataupun julat yang normal. Untuk itu, badan kita masih mampu bekerja dengan tahap yang optimum. Jadi apakah persekitaran dalam? Seperti mana yang cikgu tunjukkan dalam slide ini, persekitaran dalam merujuk kepada bendalih interstis, bendalih darah ataupun dikenali juga sebagai plasma darah dan juga bendalih limfa. Jadi inilah persekitaran dalam badan yang sewajarnya kita kekalkan supaya sentiasa berada pada aras normal. Kalau tidak, mulalah individu itu mulalah rasa lain macam. Maksudnya apa? Mungkin akan mula demam. Jadi, dalam mengekalkan persekitaran tersebut, apakah sistem dan juga organ yang bekerja ataupun bertindak? Sekarang kita lihat. Apakah penglibatan pelbagai sistem organ di dalam pengekalan faktor fizikal dan faktor kimia? Sebagai contoh, suhu badan. Di sini cikgu dah tunjukkan beberapa sistem yang terlibat dalam mengekalkan suhu badan supaya kekal pada aras normal. Contohnya, ada sistem integumen iaitu kulit. Ada sistem saraf. Ada sistem peredaran darah, ada sistem otot, dan juga adanya sistem endokrin. Sekarang boleh tak murid-murid nyatakan lagi apakah sistem ataupun organ yang bertindak dalam pengekalan aras glukosa darah?
Okey, untuk yang ini. Okey, mari kita cuba. Sistem yang terlibat seperti kelenjar endokrin dalam sistem endokrin, sistem peredaran darah dan juga dan juga sistem pencernaan. Okey, begitulah dengan tekanan separa akan melibatkan pelbagai jenis sistem. Contohnya, ada sistem respirasi yang telah pun dipelajari dalam bab-bab sebelum ini, adanya sistem peredaran darah dan juga adanya sistem saraf. Okay, sekarang mari kita cuba untuk apa agak-agaknya faktor fizikal ataupun kimia yang melibatkan satu lagi, iaitu sistem peredaran darah dan juga sistem saraf. Berdasarkan senarai faktor fizik dan faktor kimia yang cikgu sebutkan di awal slide tadi. Apa agak-agak ya? Okey. Iaitu tekanan darah. Bagus. Okey, sekarang kita akan cuba perincikan satu demi satu proses-proses kawal aturan tersebut. Cikgu mulakan dengan suhu badan. Okey. Suhu badan, seperti mana dipelajari daripada sekolah rendah lagi, suhu badan manusia perlu dikekalkan pada 37 darjah Celsius. Okey, pengawalan ini dikenali juga sebagai termoregulasi. Termo merujuk kepada suhu. Jadi, apakah yang berlaku sebenarnya? Kenapa suhu perlu dikekalkan pada tahap ini? Yang pertama, untuk memastikan enzim yang berfungsi boleh dijalankan ataupun berfungsi pada tahap yang optimum. Seandainya suhu terlalu tinggi, ia mampu menyahaslikan enzim, sedangkan manakala suhu yang terlalu rendah pula akan memperlahankan aktiviti metabolisme sel. Sebab itulah cikgu cakap, seandainya suhu badan manusia ini tak mampu dikekalkan pada aras normal, mulalah individu akan demam. Tapi kita tak demam hari-hari ya anak-anak murid. Sebab termoregulasi sentiasa berlaku dalam badan individu yang sihat. Jadi, seandainya berlaku perubahan pada suhu badan melebihi ataupun mengurangi pada tahap 37 darjah Celsius, termoreseptor akan mengesan perubahan ini dan mula berlakulah pengawal aturan suhu badan oleh efektor ataupun struktur khas dalam badan kita, sama ada secara fizikal ataupun secara kimia, bagi membetulkan suhu tersebut kepada aras yang normal. Jadi cikgu akan perincikan satu persatu keadaan ini. Secara ringkasnya, apabila suhu telah berubah, contoh, apabila suhu persekitaran telah berubah, maka dia akan menyebabkan suhu di dalam darah juga akan berubah. Perubahan suhu daripada persekitaran akan dikesan oleh termoreseptor pada kulit. Seperti mana yang pelajar-pelajar semua tahu, kulit merupakan lapisan yang mampu mengekalkan suhu badan. Begitu juga dalam darah. Terdapat termoreseptor di dalam vena, iaitu salur darah. Untuk pengetahuan, kalau anak-anak boleh rujuk mana-mana buku, kita boleh dapatkan maklumat tentang termoreseptor. Termoreseptor periferi di kulit. Yang ini lebih sensitif kepada suhu yang rendah, contohnya suhu sejuk. Dan termoreseptor pusat di hipotalamus dan juga dalam salur darah, yang ini lebih sensitif kepada keadaan suhu panas. Apa berlaku apabila termoreseptor ini mengesan perubahan suhu? Dia akan cetuskan satu impas saraf dan dihantar ke pusat kawalan suhu di hipotalamus oleh neuron deria. Yang ini pun anak-anak dah belajar pada bab sebelum ini. Daripada pusat kawalan suhu di hipotalamus, impuls akan dihantar pula oleh neuron motor kepada efektor. Tugas efektor ialah menjalankan kaedah-kaedah fizikal dan kaedah kimia bagi membetulkan faktor tersebut. Contoh, secara fizikal, contoh yang terlibat adalah otot erector, arterial iaitu dinding-dinding berotot serta kelenjar peluh. Bagi kaedah kimia ataupun metabolisme, dia akan melibatkan otot rangka, kelenjar adrenal yang merembeskan hormon adrenalina dan kelenjar thyroid yang akan merembeskan hormon thyroxina.
Jadi, berikut adalah, jadi kaedah fizikal dan kaedah kimia tadi semuanya dijalankan oleh respon ataupun oleh efektor yang memberikan gerak balas ataupun dikenali sebagai respon. Secara ringkasnya, cikgu tunjukkan satu formula untuk mengingat. Okey. Di sini, cikgu ringkaskan stimulus. Okey, stimulus adalah perubahan suhu. Jadi, cikgu sebut STI. Okey, STI. Stimulus akan mencetuskan, okey, sebelum tu, stimulus akan dikesan oleh reseptor. Cikgu ringkaskan sebagai rare. Okay. Tugas reseptor adalah selain mengesan rangsangan, dia juga akan mencetuskan impuls saraf. Okay. Impuls saraf dicetuskan. Dan impuls ini dibawa oleh neuron deria, okay, ke mana? Ke pusat kawalan suhu badan di hipotalamus. Fikir. Daripada pusat kawalan, impuls saraf akan dibawa pula oleh neuron oleh neuron motor. Neuromotor di sini neuromotor, dan juga dibawa ke efektor. Efektor lah yang akan melakukan respon ataupun gerak balas. Jadi untuk membantu anak-anak cikgu di luar sana untuk mudah memahami laluan impuls saraf yang terlibat dalam homeostasis, cikgu ringkaskan sebagai STI, RE, TUS-I, PK, ER. Harap-harap membantulah. Bila sebut saja homeostasis yang melibatkan sistem saraf, ingat je STI, RE, TUS-I, PK, ER. Okey, boleh ya? Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan apakah yang berlaku secara terperinci tentang gerak balas secara fizikal ataupun kimia bagi membetulkan faktor suhu badan tersebut. Okey, berikut adalah keratan rentas kulit manusia. Okey, yang ini pelajar-pelajar dah kenal sejak daripada tingkatan 2 lagi. Jadi maknanya tak ada masalah lah untuk mengenal pasti struktur-struktur berikut. Okey, cikgu jelaskan balik sebagai revisi. Okey, contohnya kulit terdiri daripada 3 lapisan utama, iaitu epidermis, okey, dermis dan juga lapisan lemak. Pada setiap lapisan ini pula, terdapat beberapa struktur yang membantu dalam pengekalan ataupun pengawalan suhu badan. Seperti bulu roma, liang peluh, kelenjar peluh, dan juga kelenjar sebum. Jadi, apabila kita lihat pada rajah ini, adanya kelenjar peluh, maka dia akan merembeskan peluh keluar melalui liang-liang peluh ke permukaan kulit. Begitu juga dengan kelenjar sebum. Kelenjar sebum akan merembeskan sebumnya ataupun minyaknya keluar bersama-sama dengan peluh ataupun bersama-sama dengan liang roma. Sebab itulah bila kita berpeluh, kulit kita berminyak. Minyak itu dikenali sebagai sebum. Di samping itu terdapat juga lingkaran-lingkaran kapilari darah di permukaan dermis kulit. Semuanya kita akan bincang secara terperinci selepas ini. Okey. Jadi, apakah sebenarnya yang dikatakan mekanisme suap balik negatif? Suap balik negatif ni ialah mekanisme pembetulan yang dilakukan oleh efektor-efektor yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Kita lihat cara pertama, iaitu secara fizikal. Dalam situasi suhu meningkat. Cikgu ambil suhu meningkat ni sebab apa? Sebab kita memang selalu bermasalah di sekolah bila panas, berpeluh. Bila cikgu mengajar dalam kelas pun semua sibuk berkipas sebab panas. Sebenarnya badan kita sudah pun ada homeostasisnya tersendiri. Apakah yang berlaku? Contoh, semasa suhu di luar meningkat, suhu badan kita sebenarnya turut meningkat. Oleh itu, otot erector, ini otot erector. Otot erector ni adalah otot yang memegang bulu roma. This one otot erector. Yang cikgu warnakan ni. Pada suhu panas, otot erector akan mengendur. Bila mengendur, dia akan menjadi lebih panjang dan lebih nipis. Seolah-olah dia akan menarik bulu roma ini menjadi condong ke permukaan kulit.
Jadi apabila condong ke permukaan kulit, maka lapisan udara di sini, yang cikgu titik-titikkan ini adalah nipis. Lapisan udara nipis sebagai penebat haba adalah kurang. Oleh itu, haba yang mengalir di dalam salur-salur darah ini akan mudah terbebas keluar daripada permukaan kulit. Jadi, suhu yang tinggi tadi tidak akan terus meninggi, sebaliknya akan mula berkurang kembali kepada aras normal. Itu yang berlaku pada permukaan kulit akibat daripada kecondongan bulu roma. Ini yang cikgu sebut tadi, apabila arterial. Arterial juga akan mula mengembang. Mengembang di sini istilahnya adalah vasodilatan. Jadi berlakulah pemvasodilatan, iaitu pengembangan arterial di dalam kulit. Sebab tu bila kita kepanasan, wajah ataupun kulit muka kita akan mula kemerah-merahan. Seperti apa? Seperti udang kena bakar. Betul kan? Sebab kapilari ataupun arterial ini mula mengembang dan mendekati permukaan kulit supaya lebih banyak haba tadi boleh dibebaskan keluar daripada badan. Sama seperti penerangan cikgu di awal tadi. Semoga faham ya. Apa lagi yang berlaku? Selain daripada bulu roma, selain daripada pengembangan salur darah, juga berlaku perembesan peluh. Sebab tu anak-anak akan berpeluh bila panas. Kalau tak berpeluh, something wrong somewhere. Alright, kita tengok di sini. Kelenjar peluh yang cikgu sebutkan di awal rajah keraktan rentas kulit tadi. Kelenjar peluh mula menjadi aktif. Bila aktif, lebih banyak peluh akan dikeluarkan. Sebenarnya, kalau kata busuk peluh, biarlah busuk lah. Sebenarnya peluh itu menyejat dengan menyerap haba daripada dalam badan. Oleh itu, apabila peluh ini tersejat, maka kesan penyejukan mula timbul ataupun mula dirasai. Jadi Allah Ta'ala dah ciptakan satu mekanisme yang sangat baik kepada badan kita. Kita teruskan dengan otot rangka. Otot rangka ni otot yang memautkan daging-daging kita kepada tulang. Jadi, otot rangka kurang mengecut dan kurang mengendur, maka badan kita tidak akan menggigil. Of course lah kan, mana ada orang berpeluh sambil menggigil? Kecuali dalam ketakutan. Alright, ini adalah keadaan fizik yang berlaku semasa cuaca panas. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana homeostasis yang berlaku secara kimia. Maksud kimia di sini ialah, yang dikatakan kimia di sini adalah apabila ia melibatkan bahan-bahan kimia yang dirembeskan. Contohnya hormon. Jadi kalau kita lihat di sini, apabila berjemur di bawah panas matahari, kelenjar adrenal mula kurang dirangsang. Kelenjar adrenal pun anak-anak dah belajar dalam bab sebelum ini. Kelenjar adrenal akan kurang merembeskan hormon adrenalina, jadi kadar metabolisme akan menjadi lebih rendah. Kita tahu bahawa bila kadar metabolisme rendah, kuranglah penghasilan tenaga haba, maka suhu yang tinggi tadi tidak akan terus meningkat. Begitu juga dengan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid juga kurang merembeskan hormon tiroksina, maka kadar metabolisme juga akan kekal kurang. Jadi kedua-dua tindakan secara kimia ini membantu mengurangkan penghasilan haba dan seterusnya suhu badan yang tinggi tadi akan terus menurun sehinggalah mencapai tahap, adakah tahap yang terlalu rendah? Tidak kan? Akan mencapai tahap yang optimum. Itu yang berlaku semasa keadaan panas. Cikgu cetuskan satu soalan. Mengapa semasa musim tengkujuh, kita sering makan dalam jumlah yang banyak? Kejap-kejap lapar, kejap-kejap lapar. Kejap-kejap lapar, betul? Makan sepinggan tak cukup, nak tambah lagi. Adakah ia akan melibatkan kelenjar-kelenjar peluh, kelenjar sebum, otot erector? Kalau kita lihat di sini, apabila soalan bertanya tentang mengapa kita makan dengan jumlah yang banyak, sebenarnya dia merujuk kepada tindakan secara kimia. Sebab bila kita makan akan berlakulah proses pencernaan secara kimia. Jadi seboleh-bolehnya elakkan daripada menjawab menggunakan kaedah fizik yang awal tadi. Jadi apakah jawapannya? Mari kita semak.
Apabila makanan yang dimakan dicerna dan dioksidakan dalam sel, maka terhasillah tenaga haba yang lebih banyak. Okey, jadi kita kaitkan dengan proses pencernaan dan pengoksidaan glukosa. Untuk itu, haba yang terhasil ini dapat menggantikan haba yang telah hilang ataupun yang mudah hilang ke persekitaran semasa musim sejuk ataupun semasa musim tengkujuh. Jadi jangan terkejutlah. Kalau hujan, kejap-kejap lapar, kejap-kejap lapar, kejap-kejap masuk dapur ya. Okey. Inilah yang cikgu maksudkan. Contoh, pada hari sejuk ataupun bila kita berada dalam suasana yang sangat dingin, contohnya waktu hujan ataupun contohnya berada dalam bilik berhawa dingin selama beberapa jam, maka kelenjar adrenal akan dirangsang. Okay, kalau siapa ingat tadi, waktu panas kelenjar adrenal kurang dirangsang. Sebaliknya, bila sejuk kelenjar adrenal lebih dirangsang, maka lebih banyaklah hormon adrenalina akan dihasilkan. Bila kita cerita tentang kelenjar adrenal dan juga kelenjar thyroid, tentunya kita nak kaitkan dengan metabolisme. Jadi, peningkatan aras hormon adrenalina dan hormon thyroksina akan menyebabkan kadar metabolisme semakin meningkat. Jadi, kadar metabolisme badan adalah lebih tinggi. Oleh itu, penukaran glikogen kepada glikosa, penukaran glikogen yang disimpan di hati kepada glukosa akan menjadi lebih banyak dan lebih banyak tenaga haba akan dihasilkan apabila respirasi sel berlaku. Inilah yang telah berlaku kepada badan kita sejak daripada kita kecil lagi. Cikgu cetuskan lagi satu soalan. Soalannya, hipotalamus adalah pusat kawalan suhu badan. Yang cikgu katakan PK tadi. Siapa ingat lagi? Stira, tusai, PK. Jadi PK di sini, pusat kawalan kita ialah hipotalamus. Manakala kulit dan kelenjar adrenal juga terlibat dalam pengawalan suhu badan. Jadi rajah diberikan, ada hipotalamus, ditunjukkan juga adanya struktur kulit dan juga adanya satu kelenjar adrenal. Jadi soalan ini memerlukan pelajar menjawab berdasarkan rajah. Jadi berdasarkan rajah di atas, huraikan peranan sistem saraf dan sistem endokrin yang diwakili oleh kelenjar adrenal dalam pengawalan suhu badan apabila seseorang sedang bermain salji. Ada satu kata kunci di sini, iaitu bermain salji. Jadi semua murid dia kena tafsir. Bila bermain salji, adakah melibatkan penurunan suhu masa sejuk ataupun peningkatan suhu semasa panas? Alah, takkanlah tak pernah pergi main salji tak boleh teka. Bermain salji bermakna suhu badan kita akan menurun. Jadi macam mana anak-anak nak tulis jawapan ni? Cuba tuliskan dulu. Lepas ni kita semak jawapan. Jadi fahamkan soalan. Huraikan peranan sistem saraf dan sistem endokrin dalam pengawalan suhu badan ketika suhu sejuk. Kita lihat contoh jawapan. Inilah jawapan murid-murid tadi. Macam mana kita nak tahu markah dapat macam mana? Panjang jawapannya. Ini adalah soalan esei. Jadi, apabila penurunan suhu, kita dah sebut tadi, dikesan oleh reseptor, stira. Bermakna, suhu badan yang rendah, suhu badan yang rendah dikesan oleh termoreseptor. Ataupun ayat pelajar ini dia tulis, termoreseptor di kulit mengesan perubahan suhu yang rendah. So, di sini satu markah. Right? Kemudian dia tusai kan? Termoreseptor akan mencetus impuls saraf, dan impuls dihantar oleh neuron deria ke hipotalamus untuk interpretasi maklumat, untuk ditafsir. Untuk ditafsir ataupun cikgu kurungkan di sini. Bermakna inilah yang kita perlukan. Termoreseptor mencetus impuls saraf, kemudian dihantar ke pusat kawalan iaitu hipotalamus. Satu lagi markah. Apa pula hipotalamus buat? Hipotalamus kemudian menghantar impuls ke kulit
dan juga ke kelenjar adrenal sebagai efektor melalui neuron motor. Yang ni kita nak. Okey, melalui neuron motor, maka impuls tadi sudah sampai ke efektor seperti dalam rajah soalan. Okay, apa pula berlaku kepada efektor? Kulit akan dirangsang oleh impuls untuk mengurangkan kehilangan haba dengan cara, okey, yang pertama otot erector mengecut. Okey, di sini satu markah supaya bulu roma akan menegak. Okey, bulu roma menegak. Jadi kita faham bahawa apabila bulu roma menegak, satu lapisan udara yang sangat tebal akan terperangkap di antara permukaan kulit dan menjadi penebat haba. Okey, di sini satu markah lagi. Oleh itu kurang haba dihilangkan daripada kulit. Okey. Senang je kan? Okey. Apa pula berlaku kepada darah? Arteriol darah dirangsang untuk mencerut. Okey, untuk mencerut ataupun kita panggil sebagai pemuasa cerutan, di mana diameter darah berkurang. Okey, apabila berkurangnya diameter darah, maka kuranglah darah di bawah berhampiran kulit untuk mengurangkan kadar kehilangan haba. Oleh itu, kadar kehilangan haba akan dikurangkan ke persekitaran melalui proses radiasi yang you all belajar dalam fizik. Okey, jadi kehilangan haba melalui radiasi akan dikurangkan. Okey, itu yang berlaku pada kulit. Ingat soalan tadi perlukan kita menyebut juga tentang kelenjar. Kelenjar apa tadi? Kelenjar adrenal kan? Okey. Jadi ada juga yang sebut tentang kelenjar peluh. Okey, contoh, kelenjar peluh kurang dirangsang. Jadi kelenjar peluh kurang aktif, maka kurang peluh dikeluarkan. Okey, yang ini pun diterima sebagai markah. Tapi ada pelajar tak jawab pun yang ni sebab dia kata, ni tak penting sebab tak berlaku. Tak apa. Tapi yang penting lagi adalah soalan merujuk kepada rajah kelenjar adrenal. Maka kita kena sebut, kelenjar adrenal pula dirangsang untuk menghasilkan lebih banyak hormon adrenalina. Okey, maka lebih banyak glikogen ditukar kepada glukosa, kadar metabolisme ataupun kadar pengoksidaan glukosa akan meningkat untuk menghasilkan lebih banyak haba. Inilah contoh jawapan yang sangat perfect. Okey, sangat perfect di mana dia faham bahawa bermain salji menyebabkan suhu badan menjadi rendah dan perlu dikembalikan kepada aras yang normal. Okey, ini contoh soalan esei. Okey, jadi pelajar dia kena faham. Nak jawab esei, yang pertama dia kena ada konten. Kena faham tajuk ini. Yang kedua, kena faham apakah kehendak dalam soalan. Okey, anak-anak dah berjaya memahami apa tajuk kandungan tadi dan berjaya juga menjawab soalan. Jadi, kita akan jumpa lagi dalam homeostasis faktor-faktor yang berikutnya dalam siri kedua. Bye-bye.